Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ruslan bin Yaakob, berasal daripada Kuching, Sarawak. Dan hari ini saya akan membentangkan tajuk yang telah dibagikan kepada kumpulan kami, iaitu pengenalan penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. Terdapat 5 subtopik dalam tajuk kami dan saya akan menerangkan 2 daripada 5 tersebut dan selebihnya akan disambung oleh rakan saya. Yang pertama ialah maksud etika dan peradaban. Maksud etika dan peradaban ialah piawaian yang berasaskan betul dan salah terhadap perbuatan atau tingkah laku seseorang dalam kehidupan seharian. Ia juga dapat memberi manfaat atau kepentingan bagi individu dan masyarakat tersebut, contohnya berkepribadian tinggi, saling menghormati, hidup dalam keadaan harmoni dan dapat membina negara bangsa. Okey, seterusnya saya akan menerangkan subtopik yang kedua, iaitu susun masa etika dan peradaban melalui zaman pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Pra-kolonial merupakan zaman di mana belum berlakunya penjajahan kuasa asing, tetapi telah wujud 3 aspek penting dalam zaman tersebut, iaitu adab, adat resam dan adat istiadat. Adab merupakan budi pekerti yang halus dan tingkah laku yang baik dan budi bahasa. Contohnya adab makan, adab berkawan, adab dengan orang tua. Seterusnya ialah adat resam. Adat resam merupakan perkara yang sudah menjadi kebiasaan bagi sesuatu kaum tersebut. Contohnya adat meminang, merisik bagi kaum Melayu. Bagi kaum Cina, memberi ampau dengan jumlah wang yang genap bersama mereka pada musim perayaan mereka. Bagi India, wanita akan menggunakan sari dan lelaki akan menggunakan kurta atau dhoti pada hari Deepavali. Seterusnya ialah adat istiadat. Adat istiadat ialah peraturan atau cara melakukan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Contohnya berkhatan, majlis pentadbiran diraja atau pernikahan. Seterusnya saya akan menerangkan zaman kolonial. Zaman kolonial merupakan zaman telah berlakunya penjajahan kuasa asing dan prinsip etika telah dibawa dalam bentuk pakaian, percakapan dan pentadbiran. Contohnya dari segi pakaian, budaya barat telah banyak mempengaruhi tanah Melayu dalam berpakaian. Dari segi percakapan pula, terdapat penggunaan banyak bahasa, banyak variasi bahasa dalam satu ayat. Seterusnya ialah zaman pasca kolonial. Pasca kolonial ialah zaman moden di mana masyarakat telah dapat menerima perubahan dan pencemburuan yang telah berlaku pada zaman kolonial. Contohnya bahasa rojak. Bahasa rojak ialah pencampuran 2 bahasa dalam satu ayat. Contohnya I nak tidur. I ialah bahasa asing, nak tidur merupakan bahasa Melayu. Namun oleh sebab pencampuran tersebut, tingkah laku dan budi pekerti serta bahasa masyarakat Melayu semakin merosot. Sekian saja daripada saya. Seterusnya akan disambung oleh rakan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai kepada Ustazah dan serta kawan-kawan yang dikasihi sekalian. Saya Nurul Haifah binti Abdul Aziz akan membentangkan subtopik dari tajuk 1, iaitu subtopik 3, 4 dan 5. Subtopik 3 ialah berkenaan dengan kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui sejarah, struktur sosial dan biografi riwayat. Dari segi sejarah, ia sangat berpengaruh dalam peradaban acuan Malaysia. Di sini kita dapat lihat apabila bermulanya dari kedatangan Islam dan peradaban Kesultanan Melayu Melaka. Pada waktu itu, sudah ada satu organisasi atau sistem pemerintahan Islam yang memberi pengaruh kepada masyarakat. Pada waktu itu, ia mengembangkan satu sistem, iaitu sistem diraja berkuasa penuh. Raja dibantu oleh golongan-golongan seperti bendahara dan sebagainya, dan membentuk cara hidup yang diamalkan pada waktu itu adalah dengan mengamalkan budaya dan agama Islam.
pesan daripada itu, maka lahirlah agama Islam. Maka dari sinilah berkembangnya tulisan Jawi dan Arab. Pengaruh tulisan Jawi dan Arab ini dipengaruhi oleh agama yang diamalkan oleh masyarakat waktu itu, iaitu agama Islam. Kedatangan Portugis dan peradaban dari barat juga memberi pengaruh dalam peradaban acuan Malaysia. Portugis datang ke Malaysia dengan membawa masuk kaum Cina dan India dan mereka jadikan sebagai warga negara. Hal ini menyebabkan wujudnya pelbagai etnik dan kaum. Seterusnya, mereka mengubah sistem diraja berkuasa penuh kepada sistem raja berparlimen. Sultan diasingkan kuasanya dengan hanya menjaga hal ehwal agama Islam sahaja. Sistem ini diperintah oleh sistem demokrasi. Dengan kedatangan Portugis, pelbagai budaya dan agama telah wujud seperti agama Buddha, Kristian, Hindu dan sebagainya. Merujuk kepada struktur sosial pula dari segi individu, etika penting semasa mengendalikan tata cara kehidupan manusia dalam menguruskan kehidupan dengan baik. Individu yang beretika mendapat kebaikan fizikal, ketenangan jiwa dan perasaan. Individu yang beretika juga dapat membina sahsiah diri ataupun kepribadian yang baik kerana beliau memelihara dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Keluarga memainkan peranan yang sangat besar mendidik sejak kecil. Keluarga adalah orang yang paling hampir dengan kita. Sememangnya kelakuan yang diamalkan sejak kecil ditiru daripada sikap ahli keluarga itu sendiri. Masyarakat. Kepentingan etika dalam sesebuah masyarakat tak dapat dipertikaikan kerana ia dapat memelihara keamanan, keadilan dan kesejahteraan yang berterusan. Masyarakat yang beretika juga dapat membentuk persekitaran yang sihat dan menghindari masalah-masalah sosial seperti pembuangan bayi, rompakan, penyeludupan barangan haram dan seumpamanya. Selain itu, ia dapat memelihara nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat dengan sikap bertanggungjawab dan prihatin terhadap kebajikan orang lain. Ia juga boleh meningkatkan kredibiliti dan reputasi sesebuah masyarakat yang baik. Merujuk kepada biografi atau riwayat pula, ia dapat membentuk hidup seseorang individu, keluarga dan masyarakat. Di sini saya mengambil contoh seorang tokoh iaitu Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj. Beliau merupakan bapa kemerdekaan. Beliau dapat menyatupadukan pelbagai bangsa iaitu Melayu, Cina, India dan juga kaum-kaum di Sabah dan Sarawak. Beliau banyak memberi sumbangan kepada rakyat semasa zaman pemerintahannya. Beliau dapat menyatupadukan rakyat yang pelbagai bangsa dengan adanya dasar etika seperti hormat menghormati, bertimbang rasa, bertoleransi antara satu sama lain dan seumpamanya. Dengan adanya dasar etika, beliau dapat mewujudkan negara yang maju, harmoni dan makmur. Kita mestilah mempunyai dasar-dasar etika seperti tokoh Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj supaya masyarakat dapat bersatu padu. Dengan ini juga negara dapat membangun dan maju selaras dengan wawasan 2030 iaitu kemakmuran bersama. Subtopik 4, penghayatan etika dan peradaban mengikut peringkat individu, keluarga, komuniti dan masyarakat lokal dan global. Pengenalan, individu, keluarga dan masyarakat adalah struktur sosial asas sesebuah negara. Kita boleh meneliti etika yang telah terbina dalam diri kita, etika dalam keluarga dan etika dalam komuniti.
seperti tempat tinggal, tempat belajar dan tempat kerja kita. Penghayatan etika dalam kalangan individu. Penghayatan etika dalam kalangan individu adalah sangat perlu ke arah membina peradaban yang tinggi dalam sesebuah negara. Contohnya, etika dalam amalan perniagaan, profesion kedoktoran, kewartawanan, perguruan, perbankan dan lain-lain. Sebagai individu seharusnya memberi layanan dan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan. Individu perlu mempunyai sikap bertanggungjawab, jujur, amanah, adil dan menjaga agama. Penghayatan etika dalam kalangan keluarga. Etika memainkan peranan yang penting dalam pembentukan keluarga yang beretika. Ikatan yang erat berdasarkan etika kekeluargaan yang sedemikian dapat mewujudkan keharmonian. Oleh yang demikian, keamanan dan keakraban rumah tangga dapat menjamin keutuhan keluarga. Berkomunikasi dengan berinteraksi secara positif. Sebagai contoh, seseorang haruslah berkomunikasi dengan sopan dan tidak menggunakan perkataan yang kasar sesama keluarga. Menunaikan peranan tanggungjawab masing-masing. Antara contohnya, setiap anak bertanggungjawab menjaga, mentaati, menghormati dan membantu ibu bapanya. Tanggungjawab seorang bapa pula ialah memberikan perlindungan, nafkah, kasih sayang dan didikan kepada isteri dan anak-anak. Mempunyai didikan agama. Dengan mantapnya agama dalam sesebuah keluarga itu, tinggi kemungkinannya tidak akan berlaku perkara-perkara yang tidak diingini seperti berjudi, minum arak, perebutan harta dan sebagainya. Jaga nama baik keluarga. Setiap agama mengingatkan kita untuk menghormati ibu bapa dan menjaga kehormatan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga setiap tingkah laku, percakapan dan perbuatan kita. Penghayatan etika dalam kalangan masyarakat dan negara. Penghayatan etika dalam kalangan masyarakat. Kepentingan etika dalam sesebuah masyarakat tidak dapat dipertikaikan kerana ia dapat memelihara keamanan, keadilan dan kesejahteraan yang berterusan. Masyarakat yang beretika juga dapat membentuk persekitaran yang sihat dan menghindari masalah-masalah sosial seperti pembuangan bayi, rompakan, penyeludupan barangan haram dan seumpamanya. Tanggungjawab individu terhadap negara. Mematuhi akta dan undang-undang yang ditetapkan oleh negara. Membayar cukai yang ditetapkan oleh negara serta menjaga amanah negara. Subtopik 5. Penghayatan etika dan peradaban mengikut konteks masyarakat, negara dan pasaran. Dengan adanya etika, masyarakat akan hidup dalam aman harmoni. Dengan ini, masyarakat juga boleh hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum. Kehidupan dalam masyarakat lebih sempurna kerana pengaruh dan kekuatan etika serta adab yang diamalkan. Negara dapat menjalinkan hubungan diplomatik antara sesebuah negara yang lain, dapat memajukan ekonomi negara kita, dapat menjadi negara contoh. Pasaran memudahkan interaksi antara firma dengan pelanggan, memajukan ekonomi bagi suatu pasaran, memenuhi etika SOP sebagai pekerja. Kesimpulannya, penghayatan dan kefahaman nilai etika adalah penting bagi membolehkan manusia merealisasikannya dalam bentuk amalan. Nilai etika adalah pencetus kepada penyatuan dan penyelarasan di antara manusia, organisasi, masyarakat dan negara dalam memberi sumbangan terhadap kesejahteraan dan perpaduan umat. Justru dengan kefahaman dan penghayatan serta mematuhi segala peraturan, cara dan perbuatan yang ditentukan batasannya, maka matlamat hidup yang cemerlang akan tercapai. Sekian, terima kasih.